Okay, sekejap saya share screen. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar. Amma ba'd. Para peserta kelas teratak hadis bagi pengajian metodologi ahli hadis, insya-Allah malam ni kita teruskan siri yang terakhir bagi biodata al-Imam Imam Daril Hijrah Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu taala, dan kita akan tamatkan bacaan daripada nota. Kemudian nanti kelas pada hujung bulan ini kita lihat kaedah ataupun metodologi yang digunakan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta'. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung cerita dan marilah sama-sama kita mengambil ibrah daripada sejarah ataupun latar belakang yang ataupun peristiwa yang berlaku kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Dan malam ni kita mulakan pada tajuk ujian ataupun mihnah yang dihadapi oleh Imam Malik sepanjang hayat beliau, dan yang direkodkan di sini ialah apa yang berlaku semasa proses peralihan kuasa daripada zaman ataupun dinasti ataupun juga disebut sebagai Al-Khilafah Ad-Daulah Al-Umayyah kepada Ad-Daulah Al-Abbasiyah. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan lihat kepada tahun hijrah, maka kita rumuskan bahawa zaman Al-Khulafa Ar-Rashidin bermula pada tahun 11 Hijrah. Artinya selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik sebagai khalifah, maka pada 11 Hijrah bermulalah zaman Khulafa Ar-Rashidin, sehinggalah zaman berakhirnya pemerintahan Al-Hasan Ibn Ali sebagai khalifah yang kelima. Maka genaplah 30 tahun zaman Khilafah Ar-Rashidah yang berlaku ataupun berakhir pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijrah. Jadi daripada tahun 11 Hijrah sehingga 41 Hijrah, maka kita sebut zaman itu sebagai zaman Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Al-Hasan Ibn Ali. Maka keseluruhan 5 orang ini melengkapkan tempoh 30 tahun yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, Al-Khilafatu ba'di 30 sanah. Khilafah Ar-Rashidah selepasku ialah selama 30 tahun. Kemudian berubah sistem kepada pemerintahan beraja dengan dilantiknya ataupun dibai'ah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah Bani Umayyah yang pertama pada tahun 41 Hijrah. Lepas tu zaman berlalu, bertukar ganti di antara khalifah,
Antara yang terkenalnya ialah Abdul Malik bin Marwan dan anak-anak Abdul Malik bin Marwan seperti Al-Walid, Sulaiman, Yazid. Kemudian di tengah-tengah tu ada anak saudara kepada Abdul Malik bin Marwan iaitu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian sampailah khalifah yang terakhir pada tahun 132 Hijrah. 132 Hijrah. Artinya kalau kita lihat, kita perhatikan tarikh lahir ataupun tahun kelahiran Imam Malik, ia berlaku di tanggal pada 93 Hijrah. Artinya Imam Malik lahir semasa pemerintahan Bani Umayyah. Jadi zaman beliau kita kata sepanjang 40 tahun lah Imam Malik sempat dengan pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian masa peralihan itu di hujung-hujung tempoh pemerintahan Bani Umayyah itu banyaklah berlaku krisis. Maka di sinilah kita kata berlaku ujian terhadap Imam Malik itu sendiri. Maka yang tercatat dalam nota ini ialah apa yang berlaku semasa awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Jadi ujian ataupun mihnah yang diterima oleh Imam Malik ialah daripada pemerintah Bani Abbas yang mana disandarkan kepada pengasasnya Muhammad bin Ali ibni Abdullah ibni Abbas. Dan khalifah yang pertama bagi kerajaan Bani Abbasiyah ialah bernama Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah tak lama beliau memerintah, kemudian beralih pemerintahan kepada adiknya iaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Maka sebagaimana tuan-tuan tengok kat sini dalam perenggan pertama ni, jadi mihnah ataupun ujian kepada Imam Malik adalah datang daripada khalifah yang kedua lah. Yang kedua iaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Puncanya kerana dikatakan Imam Malik meriwayatkan hadis yang mana seolah-olah nak menyindir ataupun nak mengatakan bahawa kalaulah rakyat terpaksa bai'ah khalifah itu dalam keadaan terpaksa, maka bai'ah itu tidak sah, dan dikiaskan dengan hadis yang menyebut bahawa talak ataupun cerai itu tidak jatuh sekiranya seseorang itu dipaksa. Sebenarnya itu adalah hanyalah persepsi sahaja. Imam Malik bila meriwayatkan hadis tu bukanlah bermaksud dia nak provoke ataupun nak bangkitkan kemarahan rakyat terhadap khalifah. Bukan begitu maksudnya, tetapi sebagaimana yang kita tahu, biasalah dalam politik ni akan ada musuh-musuh dan akan ada persepsi negatif dan disandarkan. Maksudnya isu ni terpalit juga kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka apa yang berlakunya, Imam Malik diambil tindakan dan kalau tuan-tuan perempuan baca nota ni, secara umumnya kita akan dapati kemuncak apa yang berlaku kepada Imam Malik ialah beliau ditarik tangan sehingga bahagian tulang ni bermasalah ataupun disebut sebagai tercabut, maka menyebabkan Imam Malik tidak mampu mengangkat tangan untuk mengangkat tangan sebab bahagian ini macam tercabut kan. Maka sebab itulah kita dapati ada sebahagian ahli sejarah menyebut bahawa Imam Malik ni menggunakan ataupun melakukan kaifiat al-irsal semasa qiyam dalam solat. Perbuatan tu bukanlah nak kata Imam Malik mengatakan itu adalah sunnah, tetapi kerana keadaan beliau sendiri, kerana kesan daripada seksaan daripada gubernur yang terpengaruh dengan persepsi negatif tadi. Maka itulah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat ini adalah salah satu contoh yang berlaku terhadap para ulama pada zaman dahulu, kerana mereka tidak terlepas, walaupun mereka sendiri kita dapati tidaklah terlibat langsung dalam game politik pada zaman tu, tapi itulah tempias tu tetap juga berlaku. Dan kalau kita sorot, kalau kita teliti apa yang berlaku kepada para ulama sejak zaman dahulu lagi, maka antara yang kita boleh kaitkan dengan mihnah, tribulasi, ujian yang ditimpa oleh para ulama
Biasanya orang akan kaitkan dengan seperti yang berlaku kepada Anas bin Malik, itu sahabi yang mana ditekan ataupun dilayan dengan buruk oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi misalnya, yang menjadi gubernur kepada kerajaan Bani Umayyah di Iraq. Demikian juga seperti Sa'id bin Jubair yang mana dikatakan beliau telah bai'ah Abdul Rahman bin Al-Ash'ath. Dia tak setuju dengan Abdul Malik bin Marwan, maka menyebabkan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang gubernur yang zalim, mengambil tindakan kepada Sa'id bin Jubair, lalu Sa'id bin Jubair dipancung. Dan Sa'id bin Jubair adalah orang yang terakhir yang dibunuh oleh Al-Hajjaj kerana doa Sa'id itu sendirilah. Dan kalau kita lihat juga misalnya yang berlaku kepada Al-Imam Abu Hanifah. Kalau kita lihat Imam Abu Hanifah sendiri pun sempat dengan zaman Daulah Abbasiyah, maka oleh kerana Imam Abu Hanifah tidak bersetuju untuk menerima jawatan sebagai qadhi, sebagai hakim atau di mahkamah, menyebabkan Imam Abu Hanifah dipenjara, diseksa dalam penjara sehingga beliau meninggal dunia dalam penjara pada tahun 150 Hijrah. Juga seperti ahli hadis, imam besar seperti Sufyan Ats-Tsauri sendiri pun terpaksa lari, dikejar oleh khalifah kerana tak mahu terima jawatan. Khalifah marah dan terpaksa lari berpindah-pindah lah, lari ke Mekah, lari ke Kufah, lari ke Basrah dan sebagainya. Kemudian contoh yang lain seperti Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, dibuat tuduhan palsu terhadap beliau. Dikatakan beliau adalah orang Syiah penyokong Syiah dan sebagainya, menyebabkan Khalifah Abbasi seperti Harun Ar-Rasyid memanggil Imam Syafi'i dari Yaman dan diseret ke Baghdad lah, jauh jalan tu. Dan ramai lagi kalau nak disebut contoh-contoh, kita kata kezaliman lah sebenarnya, kezaliman yang berlaku terhadap para ulama khususnya ahli hadis. Walaupun kita tahu mereka, para ulama ni tidaklah terlibat secara langsung menyokong mana-mana bahagian blok-blok politik yang ada. Baik, seterusnya, jadi tuan-tuan boleh baca apa yang disebut di sini. Khususnya pada zaman tu, pada zaman awal penubuhan kerajaan Bani Abbas itu berlaku banyaklah kita kata pemberontakan. Dan dikaitkan dengan Imam Malik menyokong pemberontakan itu. Khususnya di Madinah Al-Munawwarah pada masa itu muncul seorang atau kita panggil ketua yang dianggap telah memberontak terhadap kerajaan Bani Abbas, yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan, yang digelar sebagai An-Nafs Az-Zakiyah. Jadi dikatakan beliau ni telah memberontak menentang kerajaan Bani Abbas, lalu dikaitkan juga dengan Imam Malik telah menyokong Muhammad ataupun An-Nafs Az-Zakiyah tadi. Maka sebenarnya Imam Malik tidak terlibat dan bebas daripada tuduhan tu. Tapi begitulah apa yang berlaku sehingga akhirnya khalifah sendiri datang ke Hijaz, datang ke Madinah dan minta maaf kepada Imam Malik kerana salah ambil tindakan. Maka Imam Malik maafkan khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dan atas dasar kerana menghormati silsilah keturunan Abu Ja'far Al-Mansur, iaitu sebagai dikaitkan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya meninggal dunia. Meninggal dunia ni maksudnya merujuk kepada hayat Imam Malik, yang mana beliau dikatakan telah jatuh sakit selama 22 hari sebelum beliau meninggal dunia, dan tahun beliau meninggal dunia iaitu pada tahun 179 Hijrah. 179 Hijrah. Artinya selepas kewafatan ataupun meninggalnya Imam Abu Hanifah hampir 20 tahun lah. Hampir 20 tahun.
Kemudian kalau kita teliti zaman Imam Malik sebagaimana yang kita sebut sebelum ni adalah sempat dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan disebut juga oleh ahli sejarah bahawa tarikh 179 ini meninggalnya Imam Malik pada tahun ini. Tahun ini adalah tahun di mana Imam Ahmad bin Hanbal pada masa ini berumur 16 tahun, dan pada tahun inilah beliau mula menuntut ilmu dalam bidang hadis. Sebab apa tuan-tuan, yang menarik ni kalau kita belajar sejarah ni tahun-tahun dalam Islam, tarikh-tarikh ni kan, kalau kita hafal satu tahun dan kita boleh kaitkan beberapa peristiwa yang berlaku pada tahun tersebut. Misalnya orang selalu buat contoh meninggalnya Imam Abu Hanifah pada tahun 150 Hijrah, mana tahun yang sama lahirnya Al-Imam Syafi'i. Kemudian pada tahun lahirnya Imam Malik pada tahun 93 Hijrah, maka tahun yang sama wafatnya ataupun meninggalnya Anas bin Malik di Basrah. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah iaitu Anas bin Malik pada tahun 93 Hijrah. Jadi tahun tu Imam Malik lahir. Kemudian dan Imam Malik wafat ataupun meninggal dunia pada 179 Hijrah, dan pada tahun inilah Imam Ahmad yang berumur 16 tahun mula belajar hadis dengan gurunya yang bernama Hushaim bin Bashir. Jadi insya-Allah nanti kita akan detailkan hal itu dalam pengenalan Imam Ahmad nantilah. Okey, kemudian kemudian seterusnya tuan-tuan, kita tengok ada khilaf sebenarnya, tapi menurut Al-Qadhi Iyad tahun 179 itu adalah kita kata pendapat yang masyhur lah, pendapat yang masyhur. Okey, baik, seterusnya jadi disebut di sini Imam Malik meninggal dunia di Madinah dan beliau dimakamkan, dikebumikan di perkuburan Baqi'. Okey, setakat sejarah kehidupan beliau sehingga setakat tajuk itu kita nak teliti, kita nak berkenalan lebih lanjut lagi tentang kepribadian Imam Malik. Apakah yang istimewa sehingga kita dapati sebutan Malik bin Anas ataupun Imam Al-Maliki ini disebut sehingga hari ini. Bagaimanakah ciri-ciri beliau, sifat-sifat beliau. Okey, kepribadian, ciri paling utama ialah kekuatan hafalan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para peserta semua yang perasan bahawa kalau kita belajar hadis, kebanyakan ulama ataupun al-muhaddis biasa mereka akan digelar juga sebagai al-hafiz. Artinya apa? Gelaran al-hafiz ini adalah gelaran yang eksklusif, hanya dinobatkan kepada ahli hadis sahaja. Kerana bidang hadis ini sendiri, bidang hadis sangat memerlukan kepada kekuatan hafalan. Artinya apa tuan-tuan? Hafalan ni melibatkan kena hafal teks hadis, kemudian menghafal sanad, kemudian menghafal nama orang, nama perawi-perawi, kemudian ulama hadis juga menghafal sejarah perawi itu sendiri dan dibincangkan latar belakang setiap perawi, sehingga kan ada ilmu khusus seperti al-jarh wa ta'dil. Kemudian mereka hafal lagi jalur-jalur sanad yang pelbagai, bukan satu jalur saja. Bahkan ada yang menghafal beratus ribu ataupun sampai juta jalur sanad, dan mereka yang terkenal yang ada ability ataupun kehebatan macam tu ada sebilangan sajalah, dan digelar mereka sebagai ulama an-nuqad ataupun ulama yang mahir tentang ilal hadis. Maka orang yang nak belajar hadis kena ada satu kita kata satu kemahiran ataupun bakat, iaitu bakat menghafal, bakat hafalan ataupun dalam bahasa Arab dia ialah al-hifz. Cuma kalau dilihat aspek hafalan ni tuan-tuan puan-puan,
Mungkin setiap orang dia ada kekuatan yang berbeza-beza. Ada orang yang menghafal lebih bagus berbanding dengan kefahaman dia. Ada orang yang lebih kepada kefahaman berbanding hafalan. Ada juga yang mampu menggabungkan antara kedua-duanya. Jadi kalau diteliti dari segi hafalan ni, seseorang tu dilihat pada 3 aspek lah. Yang pertama, suratul hifz. Suratul hifz. Yang kedua ialah quwwatul hifz. Suratul hifz. Yang kedua, si'atul hifz. Dan yang ketiga ialah quwwatul hifz. Apa maksud 3 terma tadi? Yang pertama ialah suratul hifz, bermaksud cepat tangkap, cepat rekod dalam memori. Dengar sekali terus ingat. Tu kita panggil suratul hifz. Baca sekali, tengok sekali, macam Imam Syafi'i kan, tengok satu lembaran terus ingat. Dengar kata-kata orang terus masuk dalam kepala. Dan bakat ini ada dalam dalam kebanyakan orang Arab pada zaman jahiliah lah, sehingga kan mereka kalau dengar syair di pasar, orang melantunkan syair, sekali dengar mereka terus hafal. Maksudnya mereka ada bakat yang dipanggil suratul hifz, cepat tangkap, cepat hafal. Kemudian aspek yang kedua ialah si'atul hifz. Si'atul hifz ni bermaksud jumlah yang dihafal itu banyak. Apa yang terkandung dalam kepala seseorang, dalam memori seseorang itu banyak. Dan ini berbeza-beza lah. Kan biasa tuan-tuan dengar kan Imam Imam Al-Bukhari menghafal ratusan ribu hadis. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Itu bukan bermaksud hadis itu sendiri, teks hadis itu sendiri, tetapi ia lebih kepada jalur sanad. Jalur pertama dianggap satu hadis, jalur yang kedua hadis yang kedua. Walaupun teks hadis itu adalah teks hadis yang sama. Tetapi kalau ada banyak jalur, 10 jalur, 20 jalur, maka dianggap seperti 20 hadis yang berbeza. Jadi imam-imam ni bila mereka menghafal jumlah hadis yang banyak, maka mereka ada kelebihan si'atul hifz, banyaknya hafalan mereka dari segi kuantiti yang dihafal ataupun kuantiti apa yang mereka tahu. Kemudian yang ketiga ialah quwwatul hifz, kekuatan hafalan. Artinya kalau bila dah ingat, dia lambat lupa. Bila dah ingat, yang bermaksud apa tadi, quwwatul hifz ialah bila dah ingat dia bukan bukan hilang macam tu je. Dia kekal lama. Bahkan kalau diminta untuk ulang ataupun keluarkan, sebutkan apa yang dia hafal tu, dia boleh sebut bila-bila masa sahaja. Jadi walaupun tak perlu ulang, walaupun tak perlu murajaah, tapi dia kekal lama dalam memori tu, itu pun satu kelebihan yang berbeza lah. Itu kita panggil quwwatul hifz. Jadi saya ulang sekali lagi, itu yang pertama suratul hifz, cepat hafal. Yang kedua ialah si'atul hifz, jumlah hadis yang dihafal tu terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, quwwatul hifz bermaksud dia boleh istihdar, boleh recall apa yang dia hafal tu bila-bila masa, bahkan kalau selepas setahun pun dia boleh recall dengan baik. Jadi Imam Malik tak terlepas daripada kelebihan ini, dan kita tahu beliau imam besar dalam hadis, maka bakat ni kita kata basic lah bagi ahli hadis. Siapa yang kita kata dia tokoh-tokoh hebat dalam bidang hadis ni, asas mereka, bakat mereka yang asasnya ialah mereka memiliki hafalan yang bagus. Jadi kekuatan hafalan. Jadi kalau disebut contoh di sini ialah Imam Malik mampu mengingat 40 hadis dalam satu majlis saja. Sebut satu majlis disebut beberapa puluh hadis, dia boleh recall dengan baiklah. Dan ada contoh-contoh kat sini. Sama juga kalau tuan-tuan, perempuan, para peserta semua baca sejarah ataupun biografi imam-imam hadis, niscaya kita akan dapati banyak keajaiban lah. Sebab itulah kita kata apa yang kita teliti daripada sejarah imam-imam hadis ni, kita kata mereka adalah ayatullah,
tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah persiapkan mereka, cipta orang-orang seperti mereka untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan memori yang ada dengan kita pada hari ini, memang jauh sekali lah. Khususnya kita pun dah ada backup kan, dah ada sokongan daripada device dan sebagainya. Baik, antara yang disebut juga ialah seperti kekuatan hafalan Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid ni antara imam besar, dan kalau dilihat dari segi zaman, Hamad bin Zaid ni lebih kurang zaman Imam Malik jugalah. Dia orang macam satu batch macam tu, hampir satu zaman. Antara disebut tentang Hamad bin Zaid ni ialah beliau mampu ataupun mampu membacakan hadis sampai 4,000 hadis, seperti ingatan dia seperti membaca Qul Huwallahu Ahad. Maksudnya tak ada masalah. Macam kita membaca Qul Huwallahu Ahad, maksudnya tak perlu tak perlu pressure kan. Baca je. Macam itulah. Hamad bin Zaid dia boleh baca 4,000 hadis on the spot macam tu je, tanpa perlu bersusah-susah. Jadi banyak lagi keajaiban-keajaiban yang kita boleh lihat pada kepribadian ataupun pada setiap tokoh besar dalam bidang hadis. Saya nak sebut banyak sikit, nak panjangkan sikit tentang hal ni supaya tuan-tuan tahu dan rasa macam ataupun rasa takjub dengan ulama-ulama hadis ni. Dan antara yang direkodkan juga ialah kata-kata seorang seperti Muhammad bin Bashar. Dia kata huffatud dunya arba'ah, penghafal hadis yang bertaraf dunia ataupun kekuatan hafalan mereka yang luar biasa ada 4 orang. Yang pertama dia kata Muhammad ibnu Ismail bi Bukhara, wa Muslim ibnu al-Hajjaj bi Naisabur, wa Abu Zur'ah Ar-Razi bi Ar-Ray, kemudian wa Ad-Darimi bi Samarqand. Dia kata ada 4 orang tokoh hadis yang sangat hebat yang ada pada masa dia tu. Dia kata Muhammad bin Ismail iaitu Imam Bukhari di kota Bukhara, kemudian Imam Muslim Al-Hajjaj, Muslim bin Al-Hajjaj di kota Naisabur, kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi di kota Ar-Ray, kemudian yang keempat ialah Ad-Darimi, Abdullah Ad-Darimi, sahibus sunan di kota Samarqand. Jadi banyak lagi pujian-pujian terhadap ahli hadis. Imam Malik sendiri pun disebut sebagai seorang yang hebat hafalannya, Az-Zuhri sendiri pun hebat hafalannya, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i ni pun kita kata jago-jago besarlah dalam hafalan hadis. Kemudian seterusnya, sifat yang kedua yang ada pada Imam Malik ialah sifat sabar. Dan ini adalah sifat yang kita kata asas juga dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ciri khas kepada seseorang yang nak jadi imam kepada kaum muslimin, nak menjadi tokoh besar dalam Islam. Ciri ini adalah asas, iaitu kalau tuan-tuan nak baca apakah dalilnya al-imamah fid din ni, nak jadi imam dalam agama ni, tuan-tuan perempuan baca ayat dalam surah As-Sajdah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan daripada keturunan Bani Israel itu sebahagian mereka imam dalam agama, dan mereka membawa hidayah kepada manusia, iaitu para nabi daripada kalangan Bani Israel. Dan disebut ciri yang pertama ialah lamma sabaru, apabila mereka bersabar. Jadi ciri pertama nak menjadi seorang yang hebat, yang menonjol, mampu ifadah kepada kaum muslimin, menjadi imam kepada kaum muslimin, ialah sifat sabar. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, Allah sebut ciri yang kedua iaitu mereka ada sifat al-yaqin. Jadi as-sabr wal yaqin adalah dua ciri kepada yang perlu dipenuhi oleh seseorang yang nak jadi imam dalam kalangan kaum muslimin.
Jadi bila nak sabar ni banyaklah ujiannya kan, dan setiap ujian tu adalah berbeza setiap zaman. Zaman dulu cara mereka, zaman kita cara kita lah. Okey, baik. Jadi Imam Malik bersabar sama ada ujian itu datang daripada pemerintah, tekanan daripada pemerintah, ataupun pada peringkat awal Imam Malik itu sendiri memang sangat susah. Seorang yang sederhana, miskin dan serba kekurangan lah, khususnya dalam perjalanan beliau untuk menuntut ilmu. Dan disebutkan terpaksa menjual bumbung rumah dan sebagainya. Okey, kemudian kecerdasan dan firasat. Ciri yang ketiga ialah kecerdasan ataupun az-zaka. Ni cerdik ni kena ada lah kan. Nak jadi ulama memanglah cerdik. Kemudian al-firasah. Jadi cerdik ni tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah ataupun kehebatan dalam berfikir ada dua cara lah, dua bentuk. Kita kata yang pertama ialah az-zaka al-jibilli, kecerdikan, kepintaran yang memang dah anugerah, gifted sejak lahir lagi. Memang dah macam tu. Ataupun memang dia lahir daripada keturunan orang yang bijak-bijak. Maka yang bijak tu datang kepada si anak. Kemudian yang tu kita panggil al-jibilli lah, az-zaka al-jibilli. Kemudian yang satu lagi, jenis yang kedua, az-zaka al-muktasab. Kecerdikan yang kita kena pupuk, kena asuh. Maksudnya kita bukanlah orang yang gifted tapi terpaksa berusaha. Maka itu adalah keadaan kebanyakan orang. Maka nak asah dan nak asuh bakat tadi, nak kembangkan bakat tadi, kepintaran tadi kena membaca, kena banyak mentelaah, banyak mengkritik ataupun kita bentang apa yang kita faham, kita minta orang betulkan, ada muzakarah, ada bincang dan sebagainya. Kena berguru pula guru yang ramai. Itu adalah proses. Kan, berguru jangan berguru seorang, kena berguru ramai. Jadi untuk kita kata untuk kita teliti apa yang kita lihat daripada kisah Imam Malik ni sendiri ialah memang Imam Malik tu cerdik dah, dan pada masa yang sama Imam Malik juga manfaatkan keadaan kota Madinah itu sendiri yang mana penuh dengan ramai para ulama yang ada di kota Madinah. Bahkan guru Imam Malik sangat ramailah. Dan sebahagian guru Imam Malik itu daripada kalangan tabi'in dan majoriti mereka daripada kalangan atba' tabi'in. Baik, jadi Imam Malik juga membaca dan menghafal. Semua proses tu Imam Malik buat. Maksudnya melalui proses belajar sampai satu tahap bila dah kehebatan, keilmuan beliau, kesarjanaan beliau tu telah diiktiraf, barulah Imam Malik mula mengajar dan menyebarkan ilmu. Maksudnya proses biasa. Semua orang kena lalui proses belajar. Tidak ada seorang yang lahir-lahir terus jadi imam besar. Tak ada. Semua melalui proses belajar. Cuma tahap kecerdikan, tahap kita kata menonjol, tahap ada yang awal, ada yang lewat, tu biasa. Jadi ciri yang kedua ialah firasah. Ini pun satu kelebihan juga sebenarnya. Dan firasat di sini ialah bukanlah bermaksud kasyaf yang kita faham tu kan. Firasah di sini ialah satu ilham, satu keadaan di mana Allah Subhanahu Wa Taala campakkan ilmu kepada seseorang tentang sesuatu perkara lah, tentang sesuatu perkara. Kadang-kadang firasah ni datang terus, kadang-kadang firasah datang dalam mimpi dan sebagainya. Ataupun dengan bahasa yang lebih mudah lagi, detik yang ada dalam hati kita lah. Dan disebutkan siapa ingat firasah, ittaqu firasatal mu'min kan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Itu hadis ke ataupun kata-kata? Siapa boleh respon? Hadis ke tuan-tuan perempuan? Takutlah kita kepada firasat seorang mukmin kerana dia melihat dengan cahaya yang Allah anugerahkan kepadanya. Siapa boleh cek? Ya hadis ataupun kata-kata siapa? Saya tak ingat.
Tapi ala kulli hal, maksud yang disebut tu adalah betul. Kita kena berhati-hati dengan firasat seorang mukmin kerana dia dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam kes Imam Malik Ibn Anas ini, beliau telah melihat kepintaran, kecerdikan yang ada pada Imam Asy-Syafi'i, maka dia kata Imam Syafi'i ini satu masa nanti akan jadi orang luar biasa. Maksudnya lihat daripada dialog, lihat daripada kesungguhan, lihat daripada kepintaran. Kita sendiri sebagai ibu, sebagai ibu ayah kan, kita tengok anak-anak kita ni, kita boleh agak apa akan jadi kepada mereka. Maksudnya dengan kesungguhan yang ni, insya-Allah dia akan cemerlang. Ada yang sederhana, yang tak berapa nak rajin, akan jadi apa, kita risau lebih sikit. Jadi daripada keadaan itulah datang perasaan seperti firasah lah. Dan suka diingatkan, firasah di sini bukanlah bermaksud kita mampu menyikap yang ghaib, itu mustahil lah. Bukan, maksudnya datang satu firasah tu, satu detik kita agak predik. Cuma nak tahu betul ataupun salah, kena tunggu masa yang sesuai lah. Bila sampai masanya, mungkin berlaku, mungkin tidak. Dan ini kerap berlaku, disebut dalam banyak biografi imam-imam. Biasanya orang yang lihat seseorang ulama tu masa kecil tu dah luar biasa kan. Seperti Al-Imam An-Nawawi yang saya selalu ulang sebelum ni. Imam Nawawi pun dah tunjukkan keganjilan dia daripada kanak-kanak yang lain. Masa umur 6-7 tahun tu duk hafal je Quran, tak main. Dan duk baca kitab je. Demikian juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah kan, dah berdebat dengan guru masa umur 7-8 tahun, dah boleh berhujah dengan guru. Jadi keadaan itu, bila orang lihat keadaan itu, mungkin dia agak okey, budak ni luar biasa. Satu masa nanti akan menjadi orang yang somebody kan, somebody. Baik, seterusnya kita kembali kepada Imam Malik ni. Okey, seterusnya kewibawaan dan kemuliaan, ataupun dalam bahasa Arabnya al-haibah. Al-haibah, wibawa ni satu perasaan yang tercetus dalam diri seseorang bila kita lihat seseorang. Jadi apa yang berlaku kepada Imam Malik ialah bila beliau ni bila nak mengajar kan, dia akan mandi, datang dalam keadaan segak, pakai pakaian yang terbaik, menyebabkan anak murid ni power, rasa macam imam ni hebat kan. Jadi satu perasaan tengok Imam Malik tu nampak nampak haibah seorang ulama hadis. Maka itu pun satu anugerah juga, sama juga kita tengok asatizah kita kan, kalau jumpa kita nampak dia orang, nampak mereka, kita respect, datang perasaan hormat. Maka itulah juga yang berlaku kepada Imam Malik dan hatta imam-imam yang lain pun. Baik, okey. Semua itu, tuan-tuan puan-puan, perasaan itu apabila kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasul, niscaya akan terdetik dalam diri manusia di sekeliling kita perasaan wibawa ataupun haibah ataupun hormat terhadap diri kita. Jadi datang perasaan haibah terhadap Imam Malik kerana kita lihat betapa Imam Malik sangat mengagungkan hadis Nabi SAW. Dan disebut dalam kisah ni, kalau orang masuk majlis Imam Malik, kalau ada orang bagi salam pun tak ada orang berani nak jawab, sebab majlis sedang berjalan, mereka memadai jawab salam tu dengan isyarat saja, tak nak ganggu majlis kan. Okey, baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perasaan haibah pun juga berlaku terhadap Amirul Mukminin Al-Mahdi. Ini selepas Abu Ja'far Al-Mansur, pun perasaan Amirul Mukminin, pemerintah ataupun khalifah sendiri pun rasa respect kepada Imam Malik. Okay, kemudian ciri-ciri fizikal disebut sebagai Imam Malik ni seorang yang handsome kan. Okay, boleh baca kat sini. Seterusnya, tuan-tuan puan-puan,
boleh rujuk yang ciri yang berikutnya, iaitu sifat teliti, ataupun dalam dalam perbincangan ilmu hadis sebagai seorang yang dhabit. Kenapa ahli hadis membezakan antara sifat adalah dan dhabt? Kerana kita dapati ada manusia yang bagus akhlaknya, amanah, jujur, semualah bagus. Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Tetapi soal pemikiran dia, soal ketepatan dia, soal teliti dia, kadang-kadang cloud. Kita cakap lain, dia faham lain. Kan? Ada juga yang teliti, belajar bagus, otak pun bagus, pemikiran okey. Tetapi dari segi akhlak pula cloud kan. Akhlak pula tak bagus. Mungkin ada ciri-ciri sebagai seorang yang fasik. Kan? Maka di sini oleh kerana keadaan manusia yang pelbagai itu, tuan-tuan perempuan, maka ahli hadis meletakkan syarat bahawa seorang perawi yang thiqah, yang diterima riwayatnya, mestilah menggabungkan dua ciri ini, iaitu al-adalatu wad-dhabt. Al-adalah wad-dhabt. Kalau tuan-tuan yang pernah belajar mustalah hadis sebelum ni, bahawa hadis yang sahih itu ada 5 ciri. Hadis yang sahih ada 5 ciri, iaitu 2 daripada 5 itu adalah berkaitan dengan keadaan perawi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat definisi hadis sahih, disebutkan bahawa al-haditsus sahih huwa mattasala sanaduhu binaqlil adli dhabiti an mithlihi ila muntahahu min ghairi syuzudin wala illah. Hadis yang sahih ialah hadis yang mana bersambung sanadnya dan perawi hadis itu dipindahkan oleh perawi yang al-adil, seorang yang adil, seorang yang berintegriti. Kemudian ciri yang kedua ialah al-dhabit, seorang yang dhabit, yang tepat, yang kuat hafalan dia, yang teliti. Kemudian ciri itu hendaklah ila muntahahu. Semua perawi daripada awal sampai ke akhir hendaklah memiliki ciri yang sama. Kemudian min ghairi syudzulin wala illah. Hadis yang sahih itu tidaklah ada keganjilan kepadanya, kepelikan, perbezaan dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Kemudian wala illah, tidak ada cacat yang tersembunyi. Maka kat sini tuan-tuan perempuan, kalaulah perawi hadis yang biasa yang dianggap thiqah, yang memiliki 2 ciri tadi digelar sebagai thiqah, maka Imam Malik adalah lebih, ataupun kita kata kemuncak kepada thiqah itu sendiri. Sebab Imam Malik ni bukan rawi hadis yang biasa-biasa. Bahkan beliau adalah imam, bahkan beliau adalah disebut sebagai hujjah, kemuncak kepada thiqah. Kemuncak maksudnya kalau disebut Malik dalam hadis adalah tokoh utamalah. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat dalam siri yang lepas, bila kita bincang sanad yang paling yang paling sahih, yang paling Imam Bukhari paling suka ialah sanad yang bermula daripada Malik an-Nafi' an Ibni Umar, daripada Malik daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar. Artinya 3 orang perawi ni adalah tokoh yang mana paling disukai oleh Imam Al-Bukhari. Baik sifat teliti yang ada pada Imam Malik, kita boleh lihat pada kata-kata beliau. Dalam hadis saya dah sebut tadi, bahkan dalam fiqh sekalipun, bahkan beliau pesan kepada para pelajar supaya jangan, walaupun respect kepada guru, janganlah terlalu follow segala-galanya apa yang guru cakap. Dia pesan, dia kata innama ana bashar, sesungguhnya saya ni orang macam orang lain juga, ukhti'u wa usib, aku boleh salah dan boleh betul, kan? Ukhti'u wa usib, fanzuru fi ra'i. Lihat, maksudnya walaupun aku bagi satu pandangan kepada kamu semua, tak ada masalah kalau kamu nak teliti balik pandangan tadi, betul ataupun salah, ataupun nak bandingkan pendapatku dengan pendapat orang lain. Kemudian Imam Malik pesan lagi, fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah.
Mana-mana pendapatku yang kamu lihat mendapati kitab dan sunnah, maka fakhudhu bihi, hendaklah kamu terima. Maksudnya nak terima tu lihat dulu, nilai dulu. Kalau sama dengan Quran dan sunnah, maka terima. Kemudian kalau tak sama, artinya Imam Malik mungkin beliau berijtihad dalam keadaan, yalah, mungkin ada beberapa dalil, mungkin setengah-setengah hadis tak sampai kepada beliau, beliau buat keputusan sekian-sekian. Maka kalaulah orang kemudian ataupun ulama lain mampu datangkan hujah daripada Quran dan hadis, yalah kan, tak ada orang yang mampu dakwa tahu keseluruhan hadis. Maka dalam keadaan itu Imam Malik pesan bahawa kalau bercanggah dengan Quran dan sunnah, maka kamu tak payah terima. Jadi inilah betapa, kita kata betapa jujurnya para imam kan. Walaupun kita lihat mereka sangatlah hebat, tapi tak pernah nak mendakwa diri semestinya bagus. Tanam dalam ataupun tarbiyah kepada anak murid ni supaya ambil juga kebenaran daripada orang-orang yang lain. Tidaklah mendidik murid ni supaya ta'assub kepada imam. Seolah-olah kebenaran itu hanya terkongkong pada dia seorang saja. Baik, dalam kata-kata yang lain, Imam Malik sebutkan, kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal maqam. Pernah disebut dalam siri yang lepas, semua orang boleh dipertikaikan kata-katanya, boleh diambil, boleh ditolak. Illa sahibu hadzal qabr ataupun hadzal maqam, melainkan pemilik maqam ini, sambil beliau menunjukkan kepada maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar sekalipun, lihatlah asatizah yang ada di sekeliling kita kan. Kita boleh lihat ada asatizah yang sangat terbuka, suruh lagi student, para pelajar, para pendengar, para jamaah supaya semak kan. Kalau hadis, semak hadis. Kalau pandangan, boleh berbeza pandangan. Kalau nak ikut ustaz lain pun tak ada masalah. Maka itulah yang kita dapati para asatizah kita macam itulah. Okey, kemudian baik, yang seterusnya. Okey, karya penulisan. Jadi kalau tuan-tuan perempuan lihat ataupun baca biodata ataupun latar belakang tokoh-tokoh, maka karya penulisan biasanya akan menjadi topik yang ditonjolkanlah. Topik ni selalu diulang-ulang, karya penulisan, apakah yang mereka tinggalkan daripada aspek penulisan. Dan bahagian ini berbeza-beza sebenarnya tuan-tuan perempuan. Ada setengah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kelebihan dalam penulisan kan. Ada orang dia pandai menulis. Kalau cakap dia tak pandai, dia tak berapa nak fasih kalau bercakap. Mungkin kalau dia bercakap orang tak berapa nak orang cepat boring misalnya. Ada setengah orang dia cakap bagus, ceramah sejam 2 jam, orang suka dengar. Orang suka dengar ceritanya, orang boleh dengar, orang boleh follow apa yang dia cakap. Tapi kalau suruh tulis satu perenggan, dia tak mampu nak tulis. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengagihkan kelebihan rahmatnya kepada manusia-manusia, dan ada juga yang mampu kedua-duanya, mampu menggabungkan, menulis pun pandai, berceramah pun pandai, dua-dua sama naik. Tapi jarang jumpalah yang macam tu. Baik. Jadi karya penulisan Imam Malik sebenarnya banyak, sangat banyak. Cuma yang terkenal ataupun sampai kepada kita hanyalah kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Jadi kitab Al-Muwatta ni secara umumnya, saya perkenalkan secara ringkas, adalah kitab hadis. Cuma dalam kitab Al-Muwatta ni bukanlah solid kitab hadis semata-mata. Sebab dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik juga muatkan kata-kata sahabat, fatwa tabi'in, fatwa atba' tabi'in, apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Bahkan kadang-kadang Imam Malik letakkan pandangan beliau sendiri. Sebab tu tuan-tuan kalau belajar dalam mustalah hadis, bila belajar tajuk hadis sahih, maka akan disebutkan awwalu man sannafa kitab al-hadis as-sahih al-mujarrad.
siapakah orang pertama yang menulis kitab hadis sahih yang semata-mata hadis, al-mujarrad. Al-mujarrad tu maksudnya tak bercampur dengan selain hadis. Maka timbullah di sini nama Imam Al-Bukhari. Nama Imam Bukhari. Tidak timbul Imam Malik kerana faktor tadilah. Walaupun hadis-hadis yang ada dalam kitab Muwatta' sangat sahih kerana sanadnya sangat dekat dengan Nabi SAW, tetapi pada masa yang sama ada sebahagian isi kandungan Muwatta' adalah bukan hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Baik, seterusnya ada beberapa contoh yang lain, tuan-tuan boleh baca. Ada kita antara karya-karya yang lainnya ada dalam perenggan ni. Okey. Kemudian bila melihat kepada keadaan kitab Muwatta' ni, tuan-tuan, biasalah khalifah bila minat dengan sesuatu karya, maka khalifah pun pada masa tu kalau boleh nak jadikan kitab Imam Malik ni sebagai rujukan negara. Rujukan negara, dan seolah-olah nak paksa, nak selaraskan pandangan kaum muslimin yang ada pada masa tu menggunakan satu kitab. Maka Imam Malik sebagaimana yang kita tahu jujurnya beliau, dia lihat bahawa perkara tu tak besar faedahnya kerana para sahabat bertebaran di seluruh dunia Islam dan ada hadis-hadis yang terlepas pandang ataupun tak dijumpai oleh Imam Malik. Maka nak mendakwa kebenaran itu hanyalah ada dalam kitab Muwatta' tu satu tindakan yang cuba nak sempitkan lah. Maka Imam Malik dia rasa tindakan tu tak wajar, maka dia tak setuju dengan cadangan khalifah tadi. Okey. Dan di sini tuan-tuan perempuan boleh lihat senarai guru Imam Malik, guru-guru Imam Malik, majoritinya daripada kalangan atba' tabi'in dan sebahagian mereka daripada kalangan tabi'in. Dan telah berlalu beberapa sebelum ni, beberapa nama seperti Nafi', Maula Ibn Umar, seperti Az-Zuhri, kemudian seperti Abdul Rahman bin Al-Qasim dan sebagainya. Okey, detailnya ada kat sini. Antara guru-guru ialah Ibn Hurmuz dan seterusnya lah, tuan-tuan boleh tengok. Kemudian biasalah imam besar akan ada murid-murid yang hebat. Cukuplah kita kata kalaulah Imam Malik ada murid sehebat Imam Syafi'i pun dah satu kebanggaan dah. Bahkan ada lagi imam-imam yang lain yang belajar dengan Imam Malik. Okey, seterusnya. Okey, alhamdulillah selesai. Jadi itulah tuan-tuan perempuan secara ringkas perbincangan tentang Malik ibn Anas rahimahullahu taala, imam Daril Hijrah. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan berkenalan dengan metodologi kitab Al-Muwatta'. Metodologi ni maksudnya manhaj, kaedah ataupun kandungan macam mana Imam Malik susun kitab Al-Muwatta'. Baik, seterusnya saya rasa masa pun dah tak banyak. Okey, kalau ada soalan saya buka kalau ada soalan. Maksudnya perbincangan tentang Imam Malik setakat malam ni saja. Seterusnya nanti kuliah akan datang kita akan bahaskan kitab. Kita akan belajar metod, kemudian kita lihat dalam kitab Muwatta' tu sendiri macam mana keadaan dia, saya akan tunjukkan. Okey, ada apa-apa soalan tuan-tuan perempuan? Okey, mengisi masa yang berbaki, tuan-tuan perempuan, bila kita lihat tentang kita belajar ni kan, menuntut ilmu, maka kita kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya berikan kefahaman, supaya apa yang kita tahu itu lekat dalam ingatan kita. Sebab apa? Kalau kita teliti manusia, kalau dari segi aspek hafalan ni, dia ada 4 jenis jugalah. Yang tadi saya sebut 3 kan. Ada dari aspek lain, dia ada 4 jenis. Ada orang yang dia cepat hafal, dia dengar, dia ingat, dia boleh repeat balik.
Cuma cepat juga hilang. Cepat juga hilang. Selang beberapa waktu dia dah lupa dah. Itu satu jenis yang pertama. Okey, jenis yang kedua, cepat hafal, cepat hafal dan lambat hilang. Lambat hilang. Ini yang paling baguslah, paling bagus. Ingat orang sebut apa-apa cepat kita tangkap, kita ingat dan lambat hilang. Maksudnya kalau kita tak murajaah pun maklumat tu masih lekat lama lagi dalam memori kita. Kemudian yang ketiga, lambat hafal dan lambat hilang. Lambat hafal tu maksudnya kena ulang, ulang. Lambat nak ingat kan. Cuma bila dah ingat tu, dia lambat hilang. Okeylah. Cuma kena bersungguh, kena berkorban masa orang lain boleh hafal misalnya satu muka surat. Mungkin satu hari 2 muka surat. Tapi orang yang lambat nak hafal ni, mungkin satu hari 1 muka surat Al-Quran misalnya. Tapi bila dia dah ingat, lambat nak hilang. Maksudnya hatta kalau dia tak murajaah sekalipun, masih lekat lagi apa yang dia hafal. Dan yang paling teruk ialah lambat hafal, nak ingat pun susah. Tapi bila dah ingat cepat pula hilang kan. Tu yang paling teruk lah. Maka mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia permudahkan jalan kita belajar, sebab tuan-tuan dihidangkan dengan banyak sangat maklumat sepanjang tuan-tuan ikuti kelas teratak hadis ni. Cuma sekali-sekala cuba recall balik setakat mana yang kita ingat daripada apa yang disampaikan oleh para asatidzah. Walaupun tak ada exam dan sebagainya, tapi kena ulang lah sebab kita nak tengok outcome ataupun hasil daripada apa yang kita belajar selama ni. Baik, last kalau ada soalan ke? Kalau ada. Kalau tak ada, insya-Allah doa-doakan kita dalam siri akan datang, kita mulakan perkenalan dengan manhaj Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Baik, setakat itu dulu tuan-tuan puan-puan, insya-Allah bertemu dalam kuliah akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ustaz. Ya, sama-sama tuan.